mengemukakan intipati utama ajaran Quran. Bagi faham yang tu je. Sebab bila namanya rumusan, kita buat esei, kita buat ucapan mungkin sejam, tapi bila yang mengucap tu kata sebagai kesimpulannya, macam contoh saya sekejap lagi kan, sebagai kesimpulannya, okey, ceramah tu 1 jam, kesimpulan anda boleh jangka berapa minit? 5 minit paling lama. Mana mungkin ucapan 1 jam, kesimpulan 2 jam? Itu sudah tidak nama kesimpulan. Kesimpulan sifatnya lebih ringkas tetapi bernas. Kesimpulan ini sifatnya ringkas tapi puas. Itulah surah-surah di penghujung Quran. Soalan nombor 2. Ajukan soalan tadi. Soalan nombor 2 apa dia? Kalau saya pun tak ingat. Ayah ibu apatah lagi. Soalan nombor 2 tadi. Ni penting mencatat ni. Yang kedua adalah kenapa dah jawab dah. Yang tanya tu makna bangunlah. Soalan yang kedua adalah kenapa Allah susun begitu? Tak boleh ke suratul Nas dulu, baru suratul Falaq, and then berakhir dengan suratul Ikhlas? Okey. Pertama sekali kita kena jawab soalan, siapa susun surah dalam Quran? Bukan makhluk. Yang susun surah dalam Quran adalah yang susun tubuh kita di alam rahim. Maha bijaksana. Dia tahu tangan duduk di mana, kaki duduk di mana, mata kena 2, telinga kena 2, semua ada sebab. Sama juga. Setiap susunan ada sebab. Ada orang jumpa, ada orang tak jumpa sebab bergantung kepada mendalam ke tak mendalam, lama ke tak lama mengkaji. Jadi para ulama yang mengkaji mendapati, kalau kita nak faham kenapa Allah Ta'ala susun 3 surah terakhir begitu sifatnya, kita kena faham 3 surah sebelumnya. Dalam mushaf kita ada 3 surah sebelum Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, and then suratul Nasr, Idza jaa nasrullah, and then suratul Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, and then barulah 3 Qul. Tak boleh rakaat pertama kita jadi imam kepada anak-anak kita baca Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, and then rakaat kedua kita baca Qul wallahu ahad. Tak kena. Dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi diperintahkan untuk membaca Quran semasa mengimamkan para sahabat menurut yang diperintahkan Jibril, dan Jibril memerintahkan berdasarkan apa yang Allah Ta'ala beritahu dan apa yang Allah telah gazetkan di Lauh Mahfuz, gitu. Okeylah. Dalam suratul Kafirun Allah Ta'ala menggambarkan pertembungan antara Nabi dengan orang kafir. Konflik berlaku antara Nabi orang beriman dengan orang kafir. Walaupun mereka mak ayah sendiri, tetapi minta maaf kerana ayah dan mak memerangi Islam, maka terpaksalah berlaku pertembungan. Kita tak ada masalah kalau mak dan ayah tidak memerangi. Tetapi bila mereka memerangi, mereka mula menyeksa anak-anak yang beriman, di sini kita tak boleh untuk mengikuti dan mentaati kehendak mak dan ayah yang mahu memurtadkan kita. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak akan follow agama yang mak ayah paksa kami untuk kembali menyembah berhala. Jadi suratul Kafirun pertembungan sengit, sehingga Nabi mengisytiharkan, teruskan kamu dengan apa yang kamu nak buat, biarkan saya dengan apa yang saya buat. Lakum dinukum waliyadin juga bermakna kamu lihat pembalasan kamu, sebagaimana saya pun menunggu pembalasan saya. Din, Maliki Yaumiddin juga bermaksud pembalasan. Habis itu kita baca apa? Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan, ad-din. Jadi lakum dinukum waliya din, maksudnya bagi kamu pembalasan kamu tengoklah nanti, kerana kamu mahu kekal dengan kekufuran. Waliya din, dan bagi saya pembalasan saya. Maka soalan muncul, apa pembalasan kepada saya? Idza jaa nasrullah. Apa pembalasan bagi dia orang? Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Maka kita dapat lihat susunan begitu menyebabkan diumumkan Allah selepas Al-Kafirun, pertembungan ini, perlawanan ini akan dimenangi oleh siapa, dan setiap yang menang pasti ada yang kalah. Maka suratul Nasr mengumumkan pemenang adalah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Masad datang mengumumkan siapa yang kalah, iaitulah Abu Lahab, isterinya, kerana mereka orang yang pertama sekali melawan Nabi dari hari pertama dakwah dilakukan, walhal mereka adalah bapa saudara Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, okey, sekarang kami dah tahu Al-Kafirun perlawanan, An-Nasr pasukan mana menang, Al-Masad pasukan mana kalah. Yang tiga kul tu macam mana pula? Saya bagi perumpamaan walillahil mathalil a'la, nak mudah faham. Kadang-kadang Malaysia bila lawan Indonesia, dia bukan pemain-pemain saja berlawan, penonton juga turut sama berlawan. Lihat saja apa yang berlaku kepada pasukan kita di Indonesia, di Bung Karno kan, sampai dibaling-baling objek-objek keras, dia sampai kena escort untuk keluar daripada stadium. Kita tidak boleh nafikan pertembungan antara pasukan ini sengit, bukan sekadar pemain tetapi penonton. Kekadang pertembungan ini melalaikan kita daripada objektif sebenar bola sepak diadakan. Kadang-kadang bila kita terlalu emosional, kita lupa tujuan sebenar perlawanan bola sepak diadakan sebenarnya bukan nak menang tu, nak silaturahim antara Indonesia dan Malaysia. Bola sepak adalah senjata yang sangat penting untuk perpaduan antara negara-negara. Bola sepak antara cara terbaik untuk membina persaudaraan antara negara-negara. Itu contoh objektif asal sukan bola sepak, ya, diadakan, katakan itu dia punya tujuan asal. Tetapi kadang-kadang bila kita berkonflik, kita berlawan, kita lupa objektif asal, kita lebih utamakan saya kena menang dan kamu kena kalah, sehingga menyebabkan tackle sana sini, kasar, kad merah di sana sini. Sebab apa sebenar tujuan kau berlawan? Kalau kita jelas tujuan sebenar kita berlawan, dia tak sampai perlu kita bergaduh dan mengasari pemain. Jadi tiga kul yang terakhir adalah menegaskan tujuan asal. Kita berada di atas muka bumi, tujuan asal yang menyebabkan kita terpaksa bertembung, yang mana kalau tidak kerana tujuan ini kita tidak sepatutnya bertembung. Tetapi mohon maaf, kerana kalian tidak berpegang kepada tiga kul, kita bertembung. Sebab pertembungan bila berperang akan ada macam-macam sebab-sebab lain muncul. Contoh sebab-sebab lain adalah kerana mahukan harta rampasan perang, peperangan. Pertembungan, kita azan dulu atau teruskan? Teruskan. Peperangan, pertembungan, perlawanan bila berlaku, ada tak tujuan lain? Seperti mahukan kekayaan negara berkenaan. Boleh jadi bagi orang yang berperang, melihat kelemahan musuh, datang pelbagai niat lain, seperti mahukan itu, mahukan ini yang bersifat material. Maka tiga kul Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan semula, tahniah di atas kemenangan, tetapi perlu diingat Allah berikan kamu kemenangan untuk menunaikan tiga kul. Kamu bertembung dengan Quraisy kerana tiga kul. Kalau tidak kerana tiga kul, mereka tidak perlu bertembung dengan kamu, dan kamu tidak perlu bertembung dengan mereka. Jadi soalan, apakah tiga kul? Kul yang pertama adalah siapa Allah. Quraisy tidak memahami Allah sebagaimana orang-orang Islam memahami menerusi suratul Ikhlas. Maka siapa Allah dijawab dalam suratul Ikhlas, yang menyebabkan Bilal bertembung dengan tuannya. Kita tak nak bertembung dengan tuan kita, kita tak nak bergaduh dengan majikan kita. Dia majikan kita, kita hambanya. Tetapi kerana suratul Ikhlas, Bilal sanggup menghadapi majikannya dan melaungkan ahadun ahad. Dan dua kul yang terakhir bukan lagi siapa Allah, kita sudah kenal Allah, ma'rifatullah, tetapi apa yang patut saya buat selepas saya kenal Allah.
Selepas saya tahu Allah itu adalah tempat saya mengabdikan diri, maka apa selanjutnya? Saya dah tahu dah, atas muka bumi ni tak ada Tuhan lain kecuali Allah. Tahu dah. What's next? Sekadar tahu tak boleh. Setakat percaya, iman tak boleh. Sebab tu setiap kali Allah Ta'ala sebut iman, dia akan sebut amal salih. Jadi anda sudah percaya Allah Ta'ala itu esa, anda tidak lagi percaya sebagaimana orang-orang musyrikin yang meletakkan Allah itu ada sekutu, ma'adallah. Tetapi kalau dah percaya, nak buat apa? Maka sepanjang hidup mestilah meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah. Bila ada masalah, maka merayulah kepada Allah, minta perlindungan daripada Allah. Kerana dua kul yang terakhir adalah iyyaka nasta'in. Mana boleh iyyaka nasta'in kalau tidak iyyaka na'bud? Iyyaka na'bud adalah suratul Ikhlas. Kami hanya menghambakan diri kepada mu. Siapa mu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan kemudian suratul Fatihah menyebut lepas iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Selepas kami mengenalimu sebagai Rabb dan kami hamba, maka kami kena tunaikan hak kamu sebagai Tuhan kami, iaitulah dalam apa jua masalah kami hadapi dalam kehidupan, kami tidak akan meletakkan pergantungan kepada selainmu. Kami akan mengadu kepadamu, iyyaka nasta'in. Kami akan meminta perlindungan daripada itu soalan dia. Anda nak minta tolong dengan Allah daripada apa? Ni datang Al-Falaq, ini datang An-Nas. Meminta pertolongan daripada Allah daripada musuh fizikal dan musuh spiritual. Al-Falaq terangkan pada kita siapa musuh fizikal yang beroperasi di malam hari, yang mana operasi mereka adalah memisahkan suami dan isteri dengan sihir yang mereka lakukan, dengan syirik yang mereka lakukan. Dan musuh spiritual, yakni syaitan yang membisikkan was-was. Okey, sudah dapat gambaran serba sedikit tentang jawapan kepada persoalan-persoalan tadi. Okey, T sudah, A sudah, D sudah, A sudah, and then B. Dengan soalan yang lebih banyak menyebabkan kita perlu belik tafsir. Belik tafsir, buka tafsir. Jadi saya terangkan tadi semua based on kitab tafsir. Jadi masjid ni pun kena giatkan kelas-kelas tafsir, ya, selain daripada ilmu-ilmu lain, ya. Bila kita belik tafsir, insya-Allah kita akan faham lebih daripada setakat terjemahan. Mari kita pergi pada yang pertama, suratul Ikhlas, ya, suratul Ikhlas. Apabila kita membelik tafsir, persoalan pertama yang kita akan diberitahu oleh para ulama adalah apa maksud Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kalau setakat baca terjemahan susah nak faham tu. Apa maksud Allah yang namanya tadi As-Samad, seluruh makhluk bergantung kepadanya, bukan Allah bergantung kepada makhluk. Okay, kalau kita belik tafsir, para ulama bahasa akan kata As-Samad ini orang-orang Arab, mereka akan sebut Samadun kepada batu besar yang mana penduduk sebuah kawasan akan pergi berlindung ke situ bila ada serangan dan pencerobohan. Batu besar tu mereka namakan Samad. Mari kita bersembunyi di belakang Samad. Itu perkataan orang Arab sebelum Quran diturunkan. Batu gergasi besar yang mana orang pergi berlindung daripada serangan musuh. Maka tak susah dah nak faham. Bila Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya dengan bahasa Arab As-Samad, yakni tempat bersandar, tempat memohon perlindungan daripada serangan. Siapa yang nak menyerang, maka Al-Falaq beritahu. Siapa yang menyerang, An-Nas beritahu. Okey? Baik. Bila Allah Ta'ala menyebut Allah tidak beranak, maksudnya apa?
Kita kena tanya, kita nak anak sebab apa? Kita kahwin sebab nak anak. Orang yang kahwin tak dapat anak, orang yang diuji Allah. Tetapi asasnya nakkan anak. Soalan, kenapa nak anak cucu? Anak soleh membantu kita di lubang kubur nanti berdasarkan hadis Nabi. Dan lebih daripada itu, kenapa nak anak? Sebab seolah-olah nyawa kita ni dia sambung. Kita mati dah tapi nyawa kita dia sambung. Dia bawa kita punya kebaikan, dia bawa nama kita, dia bawa legasi kita. Kalau kita ni orang berilmu, dia diharapkan meneruskan ilmu kita. Ya, kita memang meletakkan dia. Kalau orang bisnes, dia letak harapan pada siapa untuk meneruskan CEO company tu kalau bukan anak dia, kan? Seorang sultan, seorang raja mengharapkan siapa yang boleh dipercayai ketika dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan. Maka seorang raja sangat berharapkan kepada anak, kerana dia memahami dia akan mati. Maka lam yalid bermaksud Allah tidak berakhir dengan mati. Allah itu pengakhirannya tiada. Allah tidak berakhir dengan tiada. Allah tidak berakhir dengan kematian. Kerana orang mahukan anak sebab dia faham dia akan tua. Satu hari nanti dia akan tua, dia tak larat. Bila dia tak larat, dia perlukan siapa untuk tolong? Anak. Jadi bila Allah Ta'ala kata Allah tidak melahirkan anak, itu bermaksud Allah tidak tua, Allah tidak lemah, Allah tidak perlukan sesiapa untuk menolongnya. Boleh faham sekarang? Adapun walam yulad, Allah tidak dilahirkan oleh sesiapa. Itu maksudnya apa? Okey, tuan-tuan dilahirkan oleh siapa? Ibu. Makanya anda lepas lahir daripada ibu anda adalah bayi yang lemah. Betul tak? Bila dilahirkan, maknanya anda yang gagah perkasa sekalipun sekarang, tapi dulu bermula dengan lemah sebagai bayi. Betul tak? Maka walam yulad bermaksud Allah tidak bermula dengan kelemahan. Allah tidak bermula dengan tiada. Tiada bagi Allah ni tiada. Allah itu adanya sejak azali begitu. Bukan seperti kita yang didahului oleh tiada dan kematian. Dan berapa ramai anak yang tak boleh untuk menunjukkan kehebatannya kerana ayah saya masih lagi raja. Bila kita kata kita anak, kita dilahirkan, kalau seorang anak raja yang ada potensi banyak, dia tak boleh nak lebih-lebih sangat sebab ayah dia pegang jawatan lagi, betul tak? Dia tak boleh nak perform sangat. Adakah kita nak kata Allah tak perform sangat? Na'udzubillah. That's maksud ayat tu. Nak katanya kekuasaan Allah tidak bermula daripada lemah. Kekuasaan Allah tidak bermula daripada tak perform dulu baru perform. No. Allah begitu kekuasaannya. Sebab itulah bila kita baca Quran ada perkataan As-Sami'. Adakah bermaksud Allah mendengar macam kita mendengar? Ada beza. Kita bermula daripada tak dengar, and then sekarang boleh dengar. Nanti ada waktu kita tak berapa boleh dengar. Kerana kita makhluk. Allah tidak didahului oleh tidak dengar, dan Allah tidak diakhiri dengan tidak dengar. Allah bermula dan berakhir. Ya, tiada permulaan, tiada pengakhiran. Dia mendengar sejak azali dan sampai bila-bila. Jadi itu cara kita membezakan Allah dengan makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ada satu lagi perkataan, Allah Maha mengetahui, Al-Alim. Okey, kita pun orang panggil orang alim, kan? Dalam Quran juga ada orang digelar wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nabi Yaqub diberikan gelaran alim. Nabi Ishaq mendapat gelaran alim. Tetapi apa beza dengan Allah yang juga menggunakan alim? Bezanya jelas. Nabi Ishaq bermula daripada bayi yang tak ada ilmu apa-apa. Bukan lahir-lahir dah boleh mengajar kitab suci daripada Allah. Dan tidak selamanya Nabi Ishaq itu hafal, hebat sebagaimana waktu muda, betul tak? Macam kita. Jadi Allah tidak bermula begitu dan tidak berakhir begitu. Alim Allah itu tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Jadi boleh fahamkan Al-Ikhlas begitu, Okey, Al-Falaq. Kita tak boleh lama-lama.
Jadi tak habis. Al-Falaq ada benda-benda yang tiada dalam terjemahan. Okey, kalau kita perhatikan perkataan yang penting dalam suratul Falaq adalah falak tu sendiri. Falak ini artinya terbelah. Ya, terbelah. Jadi kegelapan, pekat macam mana sekalipun, Allah akan belah kepekatan malam berkenaan dengan cahaya. Itulah menyebabkan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb yang memerintahkan, yang memiliki cahaya yang membelah kegelapan. Tuan-tuan, bila kegelapan berlaku, ya, boleh tak kegelapan menghalang cahaya subuh dari membelah dirinya? Bahasa apa saya guna ni? Boleh faham ke? Bunyi bahasa hamka sikit tu. Kegelapan dia sangat berkuasa, ya, dengan segala operasi kejahatan yang dilakukan pada waktu malam. Allah memang terangkan banyak operasi jahat di waktu malam. Kita boleh lihat adanya ma khalaq min syarri ma khalaq, kerana di waktu malam lah kita sangat takut kalau tak ada cahaya nak berjalan atas rumah lepas air naik, kan, katakan air naik, naudzubillah, tapi kalau air naik, air dah surut, anda dah boleh masuk dalam rumah, anda berani masuk dalam rumah kalau blackout malam-malam. Ular duduk kat mana, kalajengking duduk kat mana, lipan duduk kat mana, kerana tak ada cahaya. Waktu malam juga adalah waktu di mana banyaknya keburukan-keburukan diatur. Sebab tu banyak curi, banyak kejadian jenayah berlaku di waktu malam kerana tak mahu diperlihatkan. Dan mereka yang menjadi tok bomoh, yang meniupkan kepada simpulan-simpulan ikatan, bukan suk bonjot dia, untuk menghantar santau ilmu hitam dengan bantuan jin yang syirik. Man ata kahinan muta'ammidan, kata Nabi SAW, siapa menemui dukun-dukun yang bekerjasama dengan jin dan dia tahu hukum syirik, maka dia telah jatuh kafir pada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jaga benda ni. Okey? Jadi nak katanya di malam hari ada pelbagai keburukan, tetapi boleh tak sehebat-hebat malam dia menghalang matahari daripada terbit? Kamu jangan terbit pada pagi ni, saya mahu terus bermaharajalela sampai bila-bila, saya tidak benarkan cahaya muncul. Hebat-hebat Namrud pun dia tak boleh halang matahari terbit. Sebab itulah Allah memulakan ayat pertama, nak katanya tak ada orang boleh halang aku bila aku nak menghancurkan kegelapan. Sebab yang boleh membelah kegelapan, mengalahkan kegelapan hanyalah Allah. Lalu dia mengutuskan cahaya fajar. Jadi ayat-ayat dalam suratul Falaq nak beritahu anda, dialah yang boleh membekalkan cahaya. Sebab apa? Dengan ada cahaya tuan-tuan nampak bahaya. Tanpa cahaya tuan-tuan tak nampak bahaya. Okey? Kadang bahaya ni bukan setakat fizikal tuan-tuan, tetapi metafizikal. Contoh, tuan-tuan boleh tahu tak siapa hasad dengki pada tuan-tuan? Ayat terakhir suratul Falaq. Tuan-tuan orang sebelah kita, naudzubillah, kita mungkin ada follower 30,000 orang, 40,000 orang, 300,000 orang, 500,000 orang. Tak semua friend di FB itu melihat newsfeed kita dengan penuh doa kepada kita. Ada yang melihat dengan hasad dengki. Tuan-tuan tak tahu siapa mereka. Ingat ya, hasad dengki adalah jenayah yang diberikan perhatian oleh Al-Quran sejak dari awal Al-Quran dibaca.